betapa mengerikan negara yang dibangun di atas prinsip perkauman dan kepalsuan. Hanya sebuah suku, tapi dipalsukan, digelembungkan, jadi bangsa yang superior, ia merasa paling hebat di dunia. Dan betapa dahsyat dampaknya. Dunia pendidikan terbelah, dunia ekonomi terbelah, kebudayaan terbelah. Negaranya bernama Malaysia, tapi bahasanya bernama Melayu. Ya, negeri ujung Medini bagaikan negara yang belum jadi. Ada negara Malaysia, tak ada bangsa Malaysia. Ada negara Malaysia, tapi tak ada bahasa dan kebudayaan Malaysia. Tak ada juga tamadun Malaysia. Tak ada peradaban Malaysia. Kenyataan pahit ini ditutup-tutupi dengan segala cara. Semuanya dianggap benar, asalkan Melayu hebat. Semua jadi sah, asalkan Melayu istimewa. Dan orang seperti Mat Sabu hanya bisa berteriak setiap kampanye. Tentu ia sambil berharap generasi muda Malaysia, rakyat Malaysia semakin paham, puluhan tahun mereka hidup dalam kebodohan politik. Tandas, nak buka basuh air kencing, tak ada air. Nak kena usung pula pergi ke bilik lain. Ini hadirin sekalian, kenapa? Duit tak ada. Mana pergi duit? Rosmah saja yang terbukti dalam mahkamah 180 juta. Najib 42 juta. Ini tak kira lagi juta-juta yang lain. Sebab itulah bila pihak yang menghitung mengatakan bocor 60 bilion setahun, memang tidak lari. Itulah wang negara kita hilang setiap tahun. Nak mempertahankan puasa, jangan ubah undi. Undi, UMNO, PAS dan Bersatu, karena mereka Melayu Islam. Melayu Islam, Melayu Islam. Kerjanya curi. Ini yang tadi sekalian, isu perkauman digunakan, isu agama digunakan sebenarnya untuk merosakkan Malaysia ini yang sekarang kita tahu bahawa indeks pelaburan dan sebagainya menurun. Pelabur-pelabur besar cadang nak ke Malaysia. Tengok keadaan politik, keadaan mata wang, mereka pergi ke negara lain, ke Vietnam dan Indonesia. Mereka tengok mata wang dan politik dan sebagainya, pergi ke Kampuja. Hadirin sekalian, pemimpin-pemimpin politik yang memerintah, mereka susah atau tidak? Susah atau tidak? Mereka tidak. Yang susah siapa? You. Yang tukang sembelih ayam, yang jual buah deria, yang jual ayam salai, masak lomak cili api di kampung kamu mengeluh. Bawang mahal, ikan mahal, minyak masak mahal, semua mahal. Sebab apa? Di antaranya ialah duit, nilai mata wang kita semakin jatuh. Sekarang dengan nilai Amerika RM4.50 $1. Lama kita nikmati $1 $2.50. Lama. Masa zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim Menteri Keuangan masa tu. Tapi jatuh mata wang kita selepas serangan Soros. Ingat tak dulu? Sekarang Soros tak serang, siapa pun tak serang, mata wang kita jatuh. Karena yang menyerang mata wang kita Najib, Zahid, Rosmah dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Mari nak undi lagi ke Barisan Nasional. Jangan. Nanti naik di AP, nanti habis kita. Cina perintah kita. Inilah propaganda yang dibuat selama ini. Tapi saya yakin di Negeri Sembilan isu itu sudah tidak laku. Betul? Di Selangor isu mengatakan kalau Pakatan Harapan menang, DAP kuasai sepenuhnya. Isu itu sudah tidak laku. Betul? Di Pulau Pinang lagi tak laku. Dulunya bila kita mentah peringkat awal dulu, memang Pulau Pinang itu jadi isu besar. Naik DAP jadi ketua menteri. Bolehkah azan? Bolehkah sekolah agama terus dibuka? Apa jadi masjid-masjid kita? Setelah 3 penggal kita merintah, sekarang
Pergilah Bandar Pulau Pinang, subuh azan 2 kali. Kadang-kadang azan 3 kali. Bahkan siapa nak pergi azan, tak ada waktu pun tak apa. Ikut saya, pergi azan di Pulau Pinang. Begitulah guys, Mat Sabu memang politikus yang menarik dan lucu, tapi dia konsisten, yakni menentang politik perkauman. Yuk kita lanjut lagi. Sekolah-sekolah agama semuanya dapat bantuan. Yang dulu menentang kita, cakap yang kerajaan negeri nak bagi bantuan, yang dulu menentang sekarang panggil 10 pagi, 8 pagi dah sampai dah. Ini hadir sebab mereka lihat dengan mata kepala. Sebab itu propaganda ini, persepsi ini ditanam supaya mereka kekal berkuasa. Kekal pula bukan dengan mandat rakyat, tapi mandat yang dicuri daripada kita semua. Kita akan lihat rakyat akan rasa lebih selesa. Kita bukan janji saja, kita buat. Orang kata tol kenapa turun hanya 20%? Sebab memerintah 22 bulan. Kalau sampai 1 penggal, dapatlah kita turun seperti yang dijanjikan. 22 bulan nak buat apa? Kementerian Pertahanan saya sempat sikitlah berunding dengan Menteri Kewangan, beri elon khas RM500 kepada mereka yang ada pingat jasa Malaysia. Yang dapat tu angkat tangan. Dapat pingat jasa Malaysia. Saya sempat, tapi kita nak beri bantuan seterusnya tak boleh kerana kerajaan kita jatuh. Artinya kita fikir para prajurit, orang Melayu, tak kiralah semua berada di mana perlu dibela. Bela bukan dengan hidup Melayu curi duit lembaga tabung angkatan tentera, hidup Melayu curi duit mara, hidup Melayu curi duit tabung haji. Lepas ni pergi duduk dalam lah kamu, rehat sebentar, biar pula kami memerintah lepas ini. InsyaAllah kami pun kalau melakukan penyelewengan dengan sistem kehakiman yang ada ini, kalau siapa melakukan penyelewengan, kita memerintah, SPRM akan kita beri kebebasan untuk siasat siapa saja yang bersalah, yang ada kes, kita minta dia didakwa di mahkamah. Sekian dulu hadirin sekalian. Harap semua penduduk Kuala Pilah sebarkan maklumat di seluruh Negeri Sembilan dan Malaysia supaya Pakatan Harapan kembali berkuasa selepas pilihan raya yang akan datang. Terima kasih guys sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.